Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan video pembelajaran kita dalam tajuk redox, iaitu dalam tajuk pemindahan elektron pada suatu jarak. Pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey. Jadi sebelum terus kepada pemindahan elektron pada satu jarak, kita ulang kaji balik apa yang kita belajar sebelum ini, kerana ia ada kaitan dengan apa yang dikatakan dengan pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, jadi sebelum ni kalau kamu ingat, video sebelum ni ada bagaimana Fe2+ dioksidakan menjadi Fe3+. Kenapa dioksidakan? Kerana dia telah memindahkan elektron ataupun elektron telah dibebaskan. Jadi ingat tak bagaimana eksperimen ini berlaku dalam tabung uji? Dalam tabung uji yang mengandungi larutan Fe2+, contohnya larutan FeSO4 ataupun ferrum 2 sulfat. Okey, dan kamu akan masukkan air bromin. Ingat, air bromin sebagai ejen pengoksidaan untuk mengoksidakan Fe2+ kepada Fe3+. Jadi dalam eksperimen ini kita akan dapati bahawa ada perubahan warna pada kedua-dua larutan ini. Larutan bromin, cecair bromin, air bromin dan juga larutan ferrum 2 sulfat. Bila dicampurkan ke dalam ni, dua-dua akan mengalami perubahan. Jadi bila dua bahan kimia mengalami dua perubahan warna, ia adalah sukar untuk diperhatikan perubahan warnanya. Ingat tak apa berlaku pada air bromin? Perang bromin dinyah warnakan dan warna hijau larutan ferrum 2 sulfat akan menjadi perang. Okey. Sebab itulah kita boleh gunakan kaedah pemindahan elektron pada suatu jarak ini untuk memudahkan kita, atau kita akan dapat pemerhatian pada dua bahan kimia dengan lebih jelas. Okey. Jadi kat sini dalam pemindahan elektron kita perlukan cell redox tube U. Okey, ini adalah cell redox tube U, yang mana kita akan pisahkan kedua larutan ini. Okey, jadi kat sini kita boleh letak sebelum itu, ini ejen pengoksidaan ini, selain kita gunakan Br2, kita boleh gunakan Cr2. Betul? Kita boleh gunakan Cl2, cecair klorin. Kita boleh gunakan Cl2 gas. Kita boleh gunakan KMnO4. Kita boleh gunakan K2Cr2O7. Kita boleh gunakan asid nitrik pekat untuk jadikan sebagai menggantikan air bromin sebagai ejen pengoksidaan. Jadi kat sini cikgu cuba tukar air bromin kepada KMnO4. Okey, jadi benda yang sama, kita akan turunkan Fe2, kita akan oksidakan Fe2 kepada Fe3, tapi kita gunakan KMnO4 sebagai ejen pengoksidaan. And KMnO4. Okey, kita letakkan di sini. Dan di sini kita asingkan, kita gunakan larutan sama juga, kita ambil FeSO4. Okey, baik. Jadi dalam pemindahan elektron ini kita perlu asingkan atau pisahkan dua larutan atau dua bahan kimia ini dengan satu elektrolit. Jadi elektrolit di sini cikgu akan gunakan dia, ataupun dia akan bertindak balas atau bertindak sebagai titian garam. Apa dia punya fungsi dia untuk titian garam? Untuk membolehkan
ion-ion melaluinya untuk melengkapkan litar. Jadi contohnya elektrod yang kita boleh gunakan asid sulfuric cair. Okey, boleh juga gunakan elektrolit KNO3 ataupun kalium nitrat, atau kita boleh gunakan larutan natrium sulfat. Okey, boleh sebagai elektrolit. Seterusnya, bagaimana hendak melengkapkan litar? Kita boleh celupkan dia ke dalam satu elektrod pada kedua-dua lengan tube U. Okey, kita celupkan elektrod. Kita nak gunakan elektrod apa? Kita boleh gunakan elektrod yang lengai. Apa maksud elektrod yang lengai? Adalah elektrod yang tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Jadi kita boleh gunakan elektrod karbon. Okey. Lengkapkan litar luar dengan wayar penyambung. Sambung pada galvanometer. Okey, kita boleh letak getah penyumbat di sini. Okey, jadi bila disambung pada galvanometer, maksudnya arus akan mengalir untuk melengkapkan litar. Okey, maksudnya dekat sini ada satu pemerhatian, dekat sini ada pemerhatian yang kedua, dekat sini juga ada pemerhatian yang ketiga. Okey, kita analisis bagaimana eksperimen ini terjadi. Okey, yang pertama kita tengok apa berlaku di sini. Ion ferrum 2 akan dioksidakan kepada ion ferrum 3. Fe2+ akan dioksidakan kepada Fe3+. Okey, simple je. Jadi elektron akan terkumpul di elektrod ni. Seterusnya kita menyatakan bahawa elektrod ni akan menjadi elektrod negatif. Jadi elektron akan bergerak melalui litar luar pergi ke larutan KMnO4. Okey, jadi litar ni akan lengkap, maksudnya ada pemerhatian di sini, ya. Jarum galvanometer akan terpesong sebab adanya arus. Arus telah melaluinya. Okey, jadi di sini kita akan dapat elektron pergi ke sini. Okey, bagaimana untuk menulis persamaan setengah di elektrod yang positif? Elektrod positif akan menerima elektron tadi. Seterusnya dia akan menurunkan Mn mangan 7 diturunkan kepada mangan 2. Ion manganat 7 akan diturunkan kepada ion manganat 2. Ion manganat 7 dan diturunkan kepada ion manganat 2. Jadi kat sini ion mangan ataupun tindak balas setengah ini adalah tindak balas yang kompleks. Kerana larutan ini adalah dalam keadaan asid. Okey, jadi dia bukan macam tindak balas yang sebelum ni. Macam sebelum ni kita tambah elektron ataupun kita bebaskan elektron. Jadi jika dalam keadaan berasid, maksudnya ada H+ yang terlibat. Juga di hasil ada H2O. Okey, seterusnya kita nak seimbangkan perkali di hadapan. Okey, kita boleh seimbangkan perkali di hadapan 4 8. Okey. Jadi
kat sini. Jadi kat mana nak letak elektron, kita kena tengok. Ingat balik tips dia, elektron diletakkan di nombor pengisytihaan yang banyak. Jadi sini ada negatif 1 tambah ni 8, positif 8. Dia akan jadi positif 7. Okey, sini positif 2 tambah 4 darab kosong. Kosong. Sini sama dengan positif 2. Jadi kita akan tambah elektron di sini. Nak tambah berapa? Kita tambah 5. Ya, tambah 5 elektron. Kenapa tambah 5 elektron? Kerana kalau kita tambah 5 elektron di sini, 7 tambah 5 maksudnya tambah negatif 5, yang saya tolak 5 akan jadi 2. Seimbang. Ini akan just dia plus 2, sini pun ada plus 2. Okey, kita akan lihat apa berlaku pemerhatian di sini. Okey, di sini FeSO4 akan ataupun larutan FeSO4 akan bertukar daripada larutan hijau ke larutan perang. Sama macam sebelum ni. Yang ni sama. Okey, apa berlaku di sini? Di sini aku tulis huruf depan je, hijau ke perang. Okey, di sini apa yang berlaku? Lapisan ungu warnakan. Okey. KMN4 warna ungu telah diwarnakan. Kita nampak jelas. Ada berlaku pemerhatian di sini dan di sini. Okey, seterusnya kita boleh tulis persamaan penuh ataupun persamaan ion keseluruhan. Okey, macam mana nak tulis persamaan ion keseluruhan? Okey, 5 elektron maksudnya semua ni kita kena darab dengan 5. 5. Okey, jadi 5 dah seimbang. Okey, seterusnya ambil bahan. Okey, 5 Fe2+ tambah, okey, sini tak ada bahan, sini ada bahan MnO4 minus tambah 8H+. Okey, elektron tak payah, menghasilkan 5 Fe2+ tambah Mn2+ tambah 4H2O. Okey, ini adalah persamaan keseluruhan bagi ion ini. Okey, jadi jelas bagaimana yang dinamakan sebagai pemindahan elektron pada sel jarak. Konsepnya adalah untuk memudahkan kita melihat pemerhatian jika ada dua bahan kimia. Berbanding dengan ini, kalau kita tambah FeSO4 dan KMnO4, dia akan berlaku pada satu kontainer je. Tapi kalau sini kita asingkan untuk lebih jelas pemerhatian dia. Okey, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.